Okey, Assalamualaikum sejahtera. Yang baru ini kecoh di sosial media apabila termalam Perdana Menteri kita Datuk Seri Dr. Ahmad Zahmidi mengumumkan mana-mana pejabat awam baru yang telah dilantik sebagai berstatus tetap tidak akan menerima sistem pencen lagi. Mereka akan dimasukkan dalam sistem SP. Tujuan dibuat ni adalah untuk mengimbangi kerugian kerajaan pada 2020 sebanyak 120 bilion jika mereka menggunakan sistem pencen ini. So, pada pendapat saya apabila kerajaan mengumumkan pemasuhan sistem pencen ini bermakna satu orang kata tindakan yang betul untuk saya ingin perkatakan di sini. Mungkin ramai akan agree atau disagree dengan pendapat saya di sini. Kerana saya melihat kelemahan sistem pencen ini yang paling utama ada dari segi orang kata keadilan, keadilan dari segi pekerja swasta dan juga pekerja kerajaan. Dengan yang pekerja swasta ni dah lama tidak ada sistem pencen. Dia ada sistem kedai SP, bekerja simpan duit di dalam kedai SP, manakala kerajaan ada sistem pencen. So ini ada satu orang kata dua standard yang tidak sesuai, dan apabila kerajaan mengumumkan pemasuhan sistem pencen ini bermakna sistem pekerjaan di Malaysia dari segi orang kata keadilan adalah sama rata. Itu yang kita fikirkan terbaiklah. Kedua, kita melihat seperti katakan tadi, apabila sistem pencen ini dikekalkan pada tahun 2020, kerajaan akan menanggung sebanyak RM120 bilion untuk menampung orang-orang yang pencen ni lah. Okay. So, dan juga kita sudah maklum, sistem demografi Malaysia ini adalah penambahan populasi adalah warga emas semakin tinggi. Negara Malaysia sebenarnya telah menuju ke arah negara tua lah. So, apabila ramai warga emas yang banyak, ini masuk pejabat awam pun yang ramai yang pencen ni tua kan, ramai. So, kerajaan harus menanggung mereka lebih lama lagi, dan ini membebankan kerajaan sebenarnya. Dan kedua, untuk saya, sistem pencen juga sesuai untuk zaman sekarang di mana dari segi orang kata inflasi dan juga peningkatan kos yang semakin tinggi, ada kali tidak mencukupi untuk wang yang sistem pencen anda terima. So, lebih baik anda terima dari SP, anda labur, mungkin anda dapat peluang yang lebih baik lagi. Okey, itu yang lagi baik dari situlah. Alright. Dan kedua juga, orang kata dia tidak menguntungkan kerajaan dari segi pencen ini. Lebih baik kerajaan mengenakan sistem SP pada semua pekerja-pekerja di Malaysia termasuk pejabat awam, dan PLSP akan menerima dana yang lebih banyak, betul. So, PLSP boleh menggunakan dana itu untuk dilaburkan dalam sistem berwarna yang lebih menguntungkan, dan secara tak langsung dia akan menguntungkan kerajaan dan juga pekerja yang menyabur di KLSP dengan dividen yang lebih baik. Setakat ini dividen di KLSP adalah agak terjamin. So, inilah orang kata kebaikan daripada pemasuhan sistem pencen ini. Namun, saya ingin mengatakan sebelum kerajaan membuat sistem pencen ini, dah buat dah pun sebenarnya, cuma perlu dihalusi sahaja. Kerajaan harus fikirkan dari segi pertama tangga gaji untuk pekerja kerajaan. Dan bukan kata gaji pengarah-pengarah, tapi tangga gaji untuk pegawai tadbir. Di mana saya lihat dari grade 11-29, saya tak faham sangat tentang kerajaan ni, gaji mereka pun permulaan adalah sebanyak 1,345 atau 1,200. So, terlalu rendah berbanding dengan swasta. Ini tidak adil jugalah dari segi keadilan. So, kerajaan harus meningkatkan tangga gaji mengikut sektor gaji minimum sektor awam, sektor swasta. So, barulah betul. Dan juga saya lihat jika kerajaan tidak mengubah sistem tangga gaji ini, contoh orang yang bekerja sebagai tabir 1,300 maksimum 2,007. Jika mereka kerja 20 tahun pun, mereka tidak mampu untuk menyimpan sehingga 300,000. Di mana KLSP telah mengumumkan bahawa untuk selesa seseorang itu mengambil KLSP adalah simpanan mereka nak 280,000 ke atas. So, kalau bawah 300,000, bawah 280,000, anda susah untuk menjalani kehidupan di orang kata di Malaysia ni sebagai seorang warga tua lah. So, tangga gaji harus dinaikkan. Dan jika tangga gaji dinaikkan juga, orang tidak akan bekerja di dalam sektor kerajaan. Ini pun satu impak yang cukup tinggi. Dahulu, walaupun orang kata sektor kerajaan ni gaji dia rendah sedikit pada sektor swasta, mereka tetap mahu bekerja. Kenapa? Kerana mereka tahu mereka dapat pencen untuk hari tua mereka. Dan tetapi bila sistem pencen ini dihapuskan, so dengan gaji yang rendah, baik mereka bekerja di sektor swasta, sama saja untuk mereka kan. So, tak ada orang kata tak ada apa perbezaan dia.
tak ada keistimewaan dekat situ. So, kemungkinan sektor kerajaan untuk orang mohon bekerja akan berkurangan pada sekarang datang. So, ini pun kena berhati-hati juga jika anda tidak mengubah tangga gaji anda. Ini harus dihalusi oleh kerajaan Madani dah hal ini. Dan juga apabila kelebihan nombor dua, apabila kita menghapus sistem pencen ini, kerajaan harus juga memperhalusi hak-hak warga emas. Di mana saya katakan tadi, warga emas di Malaysia makin bertambah. So sekarang ni Jabatan Kebajikan, klinik-klinik yang menggunakan perkhidmatan mereka adalah kebanyakan bukan orang penjawat awam yang punya sistem pencen, tetapi banyak orang yang bekerja sendiri atau pekerja sektor swasta yang telah warga emas ini tak mencukupi kan. Mereka memohon jabatan perkhidmatan awam, jabatan kebajikan awam untuk membantu mereka. Tetapi apabila sistem pencen ini dihapuskan, akan wujud satu kelompok warga emas yang daripada bekas pejabat awam dan mereka juga akan menuntut hak-hak mereka sebagai warga emas. So, daripada 120 bilion ini, ambil separuh sikit untuk kita perkuatkan hak-hak untuk warga emas. Di situ dah lebih baik lagi untuk kita gunakan. Itu semua halusi kerajaan. Takut tempat penambahan warga emas, tetapi sistem untuk mengawal warga emas tak ada, sistem pencen tak ada, warga emas akan takut-takut nanti di Malaysia nanti lagi masalah. Okay, so itulah pendapat saya mengenai orang kata pemansuhan sistem pencen ni. Dan memang saya agree atau setuju dengan orang kata pemansuhan sistem pencen ni demi untuk masa hadapan Malaysia. Memang pada realitinya bila cakap sebegini ramai akan tak setuju. Tetapi harus fikir kita perbelanjaan terlalu tinggi untuk sistem pencen ni. Kita ada beberapa negara lain pun sekarang ada juga tidak juga buat sistem pencen. Malaysia saja Malaysia saja buat sistem pencen. So tiada masalah sebenarnya. Dan sebelum ini juga kalau nak bandingkan dengan sektor swasta pun tak ada sistem pencen. Tapi mereka yang jadi warga emas pun masih hidup lagi dengan SP. So tidak ada perubahan apa yang orang kata yang ketara. Cuma yang wujud adalah ketakutan mereka sendiri kan, ketakutan penjawat itu sendiri. Dan itu saya masukkan di sini. Okey, Okasan dengan Sejahtera, jangan lupa subscribe channel saya untuk tips tentang Hanif Live, isu semasa. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera.